Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi uh, Waalaikumsalam. uh, Selamat. sebelum Warahmatullahi sebelum wabarakatuh. Sebelum kita meneruskan webinar kita pada hari ini, ucapan ribuan terima kasih juga kepada bahagian SES ILP Kuantan kerana telah merangka program kita ni, dan juga terima kasih kepada pihak BPSM kerana menyediakan platform untuk kita bertemu secara maya pada pagi ini. Dan sebelum itu saya juga memperkenalkan diri saya Muhammad Syahrim bin Omar adalah moderator untuk program kita pagi yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Interior Designer Dr. Haji Osman bin Muhammad Noor, Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Mara, Kampus Seri Iskandar, Perak Darul Rizwan, juga merupakan tokoh alumni ILP Kuantan. Yang berusaha Encik Zaid bin Zahri, Pengarah ILP Kuantan. Yang dihormati Encik Wak Nasmawi bin Wan Syarif, Timbalan Pengarah Latihan ILP Kuantan. Yang dihormati Puan Maria Fahida binti Zainal Fuadi, Timbalan Pengarah Operasi ILP Kuantan. Yang dihormati ketua-ketua jabatan, tolong-tolong pengarah, ketua-ketua bahagian, para pensyarah, hadirin hadirat serta seluruh warganet sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke webinar bertajuk Dari ILP ke PhD bersama tokoh alumni hebat kita, iaitu Interior Designer Dr. Haji Osman bin Muhammad Noor. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu secara maya di pagi yang berbahagia ini. Pihak ILP Kuantan sekali lagi mengalu-alukan kesudian Dr. Osman bersama-sama kita pada pagi ini. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah Doktor, Tuan. apa khabar? Tuan Syahrin. Ya. Seterusnya Doktor. Doktor, sebagai pembukaan kita saksikan video korporat ILP Kuantan. Jadi kita akan sama-sama saksikan video korporat ILP Kuantan. Dipersilakan. Institut Latihan Perindustrian Kuantan, tenaga mahir negara bermula di sini. Selamat datang ke Institut Latihan Perindustrian Kuantan. Pengenalan berletak di persimpangan utama kawasan perindustrian Gebeng, 18 km dari pusat bandar Kuantan. Misi mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing. Serba ringkas latar belakang. ILP Kuantan merupakan satu dari 32 institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia seluruh Malaysia. Dirasmikan pada 30 Oktober 1989 oleh Kebawahduli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Pengajian adalah percuma, memberi latihan teknikal secara formal kepada belia lepasan sekolah. Bidang kemahiran yang ditawarkan: 9 bidang kemahiran peringkat sijil dan 2 bidang kemahiran peringkat diploma. Sijil Teknologi Mekatronik, Jabatan Elektrikal dan Elektronik. Sijil Teknologi Elektrik, Jabatan Elektrikal dan Elektronik. Sijil Teknologi Komputer Sistem, Jabatan Elektrikal dan Elektronik. Sijil Teknologi Timpalan, Jabatan Mekanikal dan Pengeluaran. Sijil Teknologi Penyelenggaraan Mekanikal, Jabatan Mekanikal dan Pengeluaran. Sijil Teknologi Fabrikasi Struktur Logam, Minyak dan Gas, Jabatan Mekanikal dan Pengeluaran. Sijil Teknologi CAD Seni Bina, Jabatan Reka Bentuk dan Pembuatan. Sijil Teknologi Pembuatan, Pemesinan, Jabatan Reka Bentuk dan Pembuatan. Sijil Teknologi Pembuatan, Perkakasan, Die, Jabatan Reka Bentuk dan Pembuatan.
Diploma Teknologi CAD Seni Bina dan Diploma Teknologi Fabrikasi Struktur Logam, Minyak dan Gas. Bina kemahiran anda bersama kami. Antara kemudahan yang kami sediakan, talian internet, penginapan percuma, makan dan minum percuma, dewan kuliah berhawa dingin, pusat sumber, padang bola. Antara aktiviti pelajar, hubungan komuniti, mempraktikkan kemahiran bersama komuniti setempat. Kem motivasi, membentuk jati diri dan sikap kerjasama. Sukan, melahirkan insan yang sihat dari segi fizikal dan mental. Inovasi dan kreativiti, mencetuskan idea-idea baru yang berdaya saing. Kejayaan yang kami kecapi, peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pasukan bola sepak, Johan di Karnival Kecemerlangan Kokurikulum Pelajar ILJTM se-Malaysia. Pelajar Kimpalan, pingat gangsa di Asian Skills Competition Jakarta, Indonesia. Pelajar Kimpalan, mewakili Malaysia di World Skills Competition di London, UK. Pasukan robotik, Johan peringkat institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia. Pasukan robotik, tempat ketiga pertandingan Robocon peringkat kebangsaan. Pelajar dan pengajar penyelenggaraan mekanikal, pingat emas, perak dan gangsa di kreativiti dan teknologi inovasi. Pengajar fabrikasi, pingat emas di International Invention, Innovation and Technology. Pelajar fabrikasi, pingat emas, perak dan gangsa di National Innovation and Invention Competition through exhibition. Kejayaan demi kejayaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa terus ditempa. Temui juga kami di www.ilpkuantan.gov.my. Okey, itu tadi Dr. ya tentang video korporat ILP Kuantan. Bila dengar ILP Kuantan tu ada rasa meremang bulu roma juga lah. Jadi sejarah doktor sejarah doktor berada di sini pada suatu ketika dulu. Jadi doktor, seterusnya kita dengar dulu kata-kata aluan daripada pengarah ILP Kuantan, Cik Zaid bin Zari, untuk kita sebagaimana kita nak memulakan kita punya webinar pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Encik Zaid bin Zari untuk kata-kata aluan. Dipersilakan Encik Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara moderator Encik Muhammad Syahrin bin Umar yang berusaha, Encik Muhammad Mazruki bin Zainuddin, penolong pengarah khidmat sokongan pekerjaan dan komuniti selaku penyelaras program webinar pagi ini dari ILP ke PhD. Yang berbahagia, interior designer Dr. Haji Osman bin Muhammad Noor, juga selaku tokoh alumni ILP Kuantan, adalah jemputan khas kita pada pagi ini. Beliau juga selaku pensyarah kanan Pusat Pengajian Alam Bina dan Teknologi, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur UiTM, Kampus Seri Iskandar Perak. Yang dihormati Timbalan Pengarah Latihan Encik Wan Asmawi bin Wan Sharif, Timbalan Pengarah Operasi Puan Maria Fahida binti Zainal Fahdi, Jawatan Kuasa Program alumni ILP Kuantan serta peserta webinar dari ILP ke PhD pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dapat kita bersama-sama dalam webinar pada pagi ini dengan tokoh alumni dari ILP Kuantan, Dr. Osman bin Muhammad Noor, dan untuk makluman semua, beliau adalah first batch ILP Kuantan dalam bidang seni bina. Kira itu baru dibukalah first batch ni tahun 1989.
Nanti penceritaan ini akan dikongsikan selepas ini oleh Dr. Osman secara panjang lebar lagi. InsyaAllah. Tahniah juga diucapkan kepada Encik Marzuki dan tim khidmat sokongan pekerjaan IP Kuantan serta pengurusi alumni Encik Nik Rosmizam bin Muhammad kerana berjaya menganjurkan webinar dari ILP ke PhD. Agak rare juga tajuk kita pada pagi ini. Betul. Susah. Terima kasih juga kepada penolong pengarah Encik Muhammad Rauf bin Arif Khan bersama tim Pusat Sumber dan Multimedia yang membantu menyediakan platform webinar kita pada pagi ini. Okay, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Muhammad kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi perjalanan lifelong learning dari CJ ke IP bersama dengan kita pada pagi ini. Okay, tuan-puan, peserta webinar sekalian, inisiatif untuk melaksanakan webinar ini adalah satu usaha yang sangat baik kerana pengalaman, kemahiran yang bakal dikongsikan oleh Dr. Haji Osman bin Muhammad Noor dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada semua, khususnya para pelajar di luar sana, pada ahli alumni serta bakal pelajar IP Kuantan kelak. Okay, program ini juga dilihat sebagai satu peluang untuk membuktikan bahawa pelajar TVET atau Technical Vocational Education Training juga mampu berjaya dan seiring dengan pelajar akademik sekiranya mempunyai motivasi, usaha dan beriltizam untuk lebih berjaya. Contohnya ada bersama dengan kita pada pagi ini, panel kita. Ingatlah, tidak penting mana anda bermula. Apa yang penting, di mana anda berakhir. Orang kata, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okay. Tuan-puan, peserta webinar sekalian, webinar ini juga menunjukkan komitmen pengurusan IP Kuantan melihat alumni ini sebagai rakan kongsi yang berpotensi untuk memberikan nilai tambah kepada institut ini. Kerana kebanyakan alumni IP Kuantan kini bekerjaya di pelbagai bidang industri, sama ada di dalam dan di luar negara. Ada juga alumni yang menjadi usahawan yang berjaya. Justru itu, jaringan atau network yang sistematik perlu diperkemaskan bagi membolehkan para alumni berkongsi idea dan kepakaran dalam meningkatkan daya saing graduan IP Kuantan. Alumni seperti Dr. Osman memang kita menagih sumbangan idea dan kepakaran. Okay, di kesempatan ini juga tadi kita ada tengok video klip tentang IP Kuantan. Jadi saya nak tambah sikit berkenaan dengan ILP ataupun Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia. Okay, kita menawarkan program sepenuh masa ni juga, separuh masa. Untuk pelajar sepenuh masa, untuk program CJ ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Kerana kita Institut Latihan Kemahiran Awam Kerajaan. Dan untuk program diploma, ada pinjaman di bawah tabung pembangunan kemahiran. Dan untuk program separuh masa ataupun kursus jangka pendek, mana kursus modular dan juga customized, biasanya untuk reskilling, upskilling dan cross-skilling kepada orang awam, jabatan kerajaan dan juga pihak industri. Okay, mana kepakaran kita ada, kita boleh kongsikan bersama. Dan yuran khusus untuk orang luar ni memang sangat kompetitif lah, berbanding dengan pihak-pihak swasta. Dan untuk kursus jangka pendek, untuk makluman doktor juga, kita kadang-kadang kita ada menerima dana daripada Yayasan Peneraju, PSMB, Perkesu dan lain-lain. Dan untuk yang berdana ni biasanya akan ditanggung sepenuhnya jika memenuhi syarat dia lah. Syarat kelayakan, M40 ke B40, kita tengok macam mana. Kalau yang berminat tu,
boleh hubungi di laman web Institut IP Kuantan.gov.my dan juga di www.jtm.gov.my, kerana kita ada 32 institut yang menawarkan pelbagai kursus jangka pendek. Jadi peserta webinar di luar sana yang berminat boleh hubungi institut berkenaan yang berdekatan dan juga kepakaran teknikal yang diperlukan. Kita sedia membantu, dan kursus customize ini kita bergantung kepada kehendak pelanggan kita lah. Dia nak macam mana, kita datang bincang dengan ke institut dan kita putuskan persetujuan, kita boleh jalankan kursus customize sama ada pada hari bekerja, selepas waktu bekerja ataupun pada hari minggu. Okey, itulah tambahan sedikit sebanyak tentang ILJTM. Okey, merujuk kepada webinar kita pada pagi ini, tajuk yang kata agak rare sikit, dari ILP ke PhD. Kita biasa mendengar doktor, tidak lari gunung dikejar. Biasa kita dengar. Tapi hakikatnya bukan kita nak mengejar gunung. Tapi bagaimana kita ingin menakluki gunung itu. Jadi untuk menakluki gunung itu, kita perlu mendakinya sampai ke puncak. Tapi untuk mendaki gunung, seperti yang Dr. Osman buat sekarang ni, banyak persediaan, cabaran dan liku-liku yang perlu dihadapi. Macam kita nak naik gunung, sebelum naik gunung, kita kena berlari dulu. Berlari mungkin hari ni 1 kilo, esok 2 kilo. Lusa 3 kilo. Supaya fitness kita mencapai tahap yang membolehkan kita mendaki gunung lah. Kalau tidak, naik ke puncak gunung tu, menyusahkan orang lain pula bawa turun ke bawah. Kita tidak fit. Kita perlu persediaan yang komprehensif dari segi fizikal dan mental. Lepas tu dalam cabaran lifelong learning nanti mungkin doktor boleh kongsikan tips-tips yang mujarab kepada para pelajar kita di luar sana, para ibu bapa dan para alumni. Orang pernah berkata, kalau tidak dipecahkan ruyung, bagaimanakah kita mendapat sagunya? Okey. Untuk mendapat sagunya nanti saya serahkan kepada Dr. Osman untuk mengupas, menggali bagaimana cara mendapatkan sagunya itu. Okey. Sebelum saya akhiri ucapan saya ni, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengejaran webinar yang bertajuk dari ILP ke PhD. Ribuan terima kasih juga kepada interior designer Dr. Haji Osman bin Mak-Nor selaku tokoh alumni IP Kuantan kerana kesudian meluangkan masa menjayakan program pada pagi ini. Dan harapan saya, semoga program ini memberikan manfaat kepada pelajar-pelajar di luar sana, alumni, ibu bapa, di mana lifelong learning yang di-sharekan nanti memang cukup bermanfaat. Dan semoga alumni IP Kuantan terus bergerak maju. Okey, saya rasa saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Zaid bin Zari, pengarah IP Kuantan, di atas kata-kata aluan itu tadi. Jadi seterusnya untuk makluman hadirin hadirat sekalian, webinar ilmiah berbentuk forum ini akan mengupas berkaitan pembelajaran berterusan dan sejarah kejayaan Dr. Haji Osman bin Muhammad Noor. Kenalah dengan tajuknya dari ILP ke PhD, dan ianya akan dijalankan dalam bentuk soal jawab lah daripada moderator dan juga warganet. Warganet boleh mengajukan soalan melalui komen di FB. Okey, tanpa melengahkan masa, tiba masanya kita mulakan webinar pada pagi ini. Assalamualaikum sekali lagi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya persilakan Dr. Osman untuk memperkenalkan diri sedikit pengenalan diri untuk Dr.
untuk kita mulakan webinar kita pada hari ini. Silakan Doktor. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Tuan Moderator Encik Syahrin bin Omar, yang terima kasih tak terhingga buat pengarah ILP Kuantan Encik Zaid bin Zahari, tim malam pengarah Encik Mazuki dan semua tim dan kru para pensyarah ILP Kuantan yang saya hormati dan saya sayangi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah saya diberi peluang untuk sesi dalam konteks berbual santai dengan Tuan Moderator dan juga semua warga net. Dan Alhamdulillah juga saya rasa ribuan syukur kepada Allah kerana pagi ini saya dapat kata orang tu share pengalaman liku-liku kehidupan untuk sampai kepada tajuk yang telah dipilih dari ILP ke PhD. Saya rasa tajuk tu macam agak rare seperti yang Tuan Pengarah kata tadi. So saya follow the suasana macam tu kan. So terima kasih sekali lagi atas peluang dan ruang yang diberi kepada saya untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman yang telah saya buat. Tidaklah sehebat mana, tapi benda itu kalau tersimpan di dalam minda, tidak dikeluarkan, tidak dikongsi bersama masyarakat atau para pelajar di ILP Kuantan yang saya sayangi, so benda itu akan tersimpan begitu saja. So tanpa dia akan menjadi sesuatu yang membekas di hati para pelajar. So saya rasa Alhamdulillah ini peluang yang terbaik lah untuk saya dapat sharing pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui, di mana tahun 1989 telah jadi bersejarah selepas habis SPM. Saya masuk ke ILP Kuantan pada waktu itu. So sekali lagi saya sebagai bekas alumni ILP Kuantan ucapkan ribuan terima kasih, dan juga semua bekas-bekas alumni ILP Kuantan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada inisiatif ILP Kuantan, para pensyarahnya, atas keberhasilan kita membuat program pada pagi ini, insyaAllah. Okey, sama-sama Doktor. Jadi itulah sikit pengenalan diri Doktor. Jadi seterusnya Doktor, para warga net kita nak tahu jugalah sebagai bagaimana bermulanya kerjaya Doktor sekarang ni, dan juga di mana Doktor berada sekarang ni. Itu yang warga net nak tahu tu. Okey, terima kasih Tuan Syahrin. So untuk pengetahuan semua warga net, buat masa ini saya merupakan seorang pensyarah di UiTM Seri Iskandar sejak daripada tahun 2000 sehinggalah sekarang. So dalam proses daripada tahun 2000, selepas saya habis degree, saya menyambung pengajian di peringkat masters, lepas tu balik dan terus menjadi sebagai seorang pensyarah, bermula daripada pensyarah kontrak, pensyarah part time, full time. Lepas tu saya selesaikan habis master saya, lepas tu terus mengajar di sini sehinggalah ke sekarang. Sebagai dan untuk pengetahuan semua juga, saya sekarang mengajar di Jabatan Seni Bina Dalaman, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur UiTM Seri Iskandar. Sebabnya saya duduk di Jabatan Seni Bina Dalaman ini adalah untuk dalam konteks mengikut pada kursus yang saya ambil lah sewaktu proses degree dulu. So sehingga ini lebih kurang dalam
sebagai pensyarah tetap dan juga pensyarah kanan adalah lebih kurang dalam 17 tahun lah di sini. Kalau ikutkan campur daripada tahun 2000 dia lebih daripada 20 tahun. Macam tu lah lebih kurang. InsyaAllah. Okey, 20 tahun lah berada di YTM Seri Iskandar. Ya. Bagaimana pula doktor daripada sejak tamat sekolah, daripada maknanya doktor daripada tamat sekolah, bagaimana perjalanan pembelajaran daripada mula tamat SPM, kita dapat keputusan SPM tu, bagaimana doktor boleh sampai ke tahap sekarang ni, dia punya perjalanan tu macam mana lepas habis SPM terus masuk LP dan sebagainya. Silakan doktor. Alright. Okay, terima kasih Abang Director. Secara ringkas saya boleh ceritakan di sini tahun 1986 adalah tahun selesainya saya SPM, dan selepas itu keputusan saya tidak merangsangkanlah, sebabnya mungkin dari segi kecuaian kita sebagai pelajar, kita banyak main kan, dan sudut lain tanggungjawab sebagai seorang anak lah. Sewaktu itu 1986 adalah penghujung ayah saya, sebab saya sebelum itu saya menjaga ayah saya di hospital, and then selepas dekat hampir berbulan dia di hospital, saya menjaga dan bergantian dengan keluarga, dengan ibu saya dan sebagainya. Dan selepas itu dalam sebulan lagi saya nak SPM, arwah ni meninggal. Dia merupakan satu tekanan lah buat saya. Dan selepas itu, selepas dapat result, ibu saya kata, dia kata, why not ambil sekali lagi lah SPM. Saya kata tak apa, kita ambil sekali lagi sebab mak tahu kau banyak menjaga arwah ayah kan. So saya kata tak apa, saya ambil. Tapi dalam konteks kita yang tidak ada tuition pada zaman dulu sebagai seorang budak kampung yang berasal daripada Kuala Pilah, so kita memang tak ada explore, ada pusat tuition dan sebagainya dekat kampung. Kita belajar sendiri semua. So dengan itu saya gagahkan diri untuk mengambil sekali lagi. So keputusan dia tetap lebih kurang sama je, naik sikit je. Lepas itu saya 86, 87 saya ambil sekali lagi, and then 88 saya menganggur lah waktu tu. Menganggur dan saya cuba bekerja sambilan. Waktu tu tahun 1986, 87, 88 waktu itu berlaku recession ataupun kemelesetan ekonomi negara. Saya mengambil jalan ringkas selepas ketiadaan arwah bapa untuk menggalas beban. Sewaktu itu kakak berada di universiti, kakak abang baru saja memulakan pekerjaan saya, dan di bawah saya ada adik lagi 2 yang bersekolah. Saya mengambil keputusan untuk membantu mak saya lah. Kebetulan peninggalan arwah ayah ada kebun. Sebelum saya masuk ke arena perkebunan tu yang tak pernah saya buat dan saya lakukanlah, saya noreh getah, saya cakap dekat mak saya, why not kebun arwah ni kita usahakan sendiri, kita toreh sendiri. Walaupun mak saya tak pernah buat, saya pun tak pernah buat, tapi kita turun juga ke kebun, kita buat sendiri daripada kita upah kepada orang lain dengan macam-macam masalah kan. So selepas itu saya rasa arena perkebunan tu agak menekan saya terjun ke arena, saya kerja kilang. Saya bekerja kilang, sewaktu saya pergi ke Johor ikut pakcik saya kerja kilang di sana, di Johor. Duration sewaktu saya bekerja kilang tu, sebelum saya pergi ke sana, saya ada apply mana-mana lah, poli dan sebagainya, ILP, kemahiran, ITM dan sebagainya. So saya mempunyai prinsip macam ni, mana yang datang dulu saya akan ambil, macam tu. So saya kata sewaktu saya bekerja di Johor sebagai seorang operator pengeluaran di Johor, sebab tu saya kata
pada mak saya akan terus bekerja dan dapat duit bantu mak untuk sekolahkan adik lagi 2 dan kakak di universiti. So dalam waktu yang sama saya rasa waktu saya balik bercuti kebetulan postman ada datang memberi bawa surat. Kebetulan postman tu bagi dekat saya terus. Dia kata Osman ya, ada surat. Saya pun buka, nampak surat tu daripada Jabatan Sumber Manusia. Saya pun buka, anda ditawarkan belajar di ILP Kuantan. Saya excited dan happy, tapi di sebalik kegembiraan saya ada orang yang tak berapa suka, iaitu mak saya lah. So dia kata kenapa nak pergi belajar? Dia kata siapa nak bantu mak? Kat situ memerlukan kita punya pengorbanan yang tinggi lah untuk ditelan mati mak, dibuang mati. Macam itulah lebih kurang. So saya cakap dekat mak, kali ni saya terpaksa ingkar perintah lah. Ingkar perintah dalam konteks saya kata mak, saya nak pergi belajar juga. Walau apa cara sekalipun, walaupun mak macam tak setuju, saya terpaksa langgar dengan izin lah. Kayaknya macam konteks langgar bersyarat. So alhamdulillah dia mungkin tak tahulah dengan redo tak redo, saya cium dia, saya kata saya nak pergi juga belajar. So saya balik ke Johor, kemas barang, patah balik, saya buat preparation dan bermulalah sesi saya untuk bertolak ke Kuantan seorang diri dan ditemani oleh saudara saya lah. Kebetulan saudara saya pun dia pelajar di Politeknik Semambu. Dia yang guide saya untuk pergi ke Kuantan naik bas. So bagi saya itu adalah satu thrill yang macam kalau kita tengok dalam konteks budak-budak sekarang semua pergi, semua mak ayah hantar sampai ke depan pintu asrama. But untuk saya tidak berlaku momen yang manis tu. Saya rasa momen tu adalah satu momen yang kata orang tu agak tragis lah. Tragis, ya. Okay. Berbanding dengan budak-budak sekarang. Ya. Ya, berbanding dengan budak-budak sekarang ni, maknanya dulu kita lebih mencabar lah. Lebih mencabar dan juga untuk sampai ke LP tu kita memang jarang yang berpatah balik lah. Bila sampai kat sini tu dah jarang berpatah balik. Jadi kalau kita ceritakan semula macam tu lah, kita boleh sebab juga lah doktor. Jadi bagaimana kita bermula tu lah. Jadi doktor, seterusnya setelah doktor sampai ke ILP tu, jadi sedikitlah peringkat-peringkat pengajian. Maknanya kita cerita peringkat pengajian dulu. Selepas pada doktor berada di ILP, selepas pada ILP ke mana doktor pergi, selepas pada tu dan sehinggalah doktor mendapat PhD. Silakan doktor. InsyaAllah. Minta maaf Tuan Moderator, tiba-tiba dia punya emosi datang. Saya pun sebenarnya moderator pun jalan cerita dia yang sama. Itu yang saya tak boleh tengok juga tu. Jalan cerita moderator saya sendiri pun sama. Saya melalui sebagaimana doktor lalui sebelum saya juga sampai ke LP Kuantan ni di tahun 92. Jadi cerita tu lebih kurang lah. Jadi kita cuba. Jadi sekali lagi doktor iaitu peringkat-peringkat selepas daripada doktor berada di ILP, selepasnya doktor ada praktikal kat mana-mana dan juga kita sekarang ni kita tukar sikit dia punya mood tu lah. Jadi peringkat-peringkat pengajian doktor tu. Okey doktor. Seterusnya doktor pengajian selepas LP tu. Waktu pengajian yang paling kata orang tu yang paling manis lah dalam momen sebagai seorang budak kampung yang tak pernah duduk di asrama dan sebagainya. Pengalaman meninggalkan rumah adalah satu pengalaman yang kata orang tu yang lain macam dalam konteks satu benda baru lah.
And then once saya dah sampai ke Kuantan, saya mempunyai satu sifat, kata orang tu, saya nak keluar daripada comfort zone saya. So saya menjadikan dengan nawaitu saya menjadikan ILP Kuantan seolah seperti satu universiti yang saya akan masuk, walaupun dalam konteks kemahiran. But berada di ILP Kuantan adalah suatu momen yang paling hebat dan paling manis di antara semua momen-momen yang saya belajar. Macam tu sebabnya kita adalah benda yang pertama kali kita keluar daripada rumah. ILP itu adalah sebagai satu madrasah ataupun tempat saya menuntut ilmu yang pertama dalam konteks keluar daripada zaman persekolahan. Alright, selepas setahun lebih, kalau dulu saya rasa dia lebih kurang dekat 2 tahun kot di ILP, tak macam sekarang. Dulu 2 tahun. 2 tahun belajar di ILP Kuantan dan selepas itu kita ada 6 bulan untuk praktikal. Saya sewaktu 6 bulan praktikal di Kuala Lumpur di konsultan arkitek Fajar, konsultan Jalan Pahang Barat, saya ingat lagi. Selama 6 bulan saya dapat banyak ilmu baru dalam konteks sebagai pelukis plan. Sebab saya mengambil jurusan lukisan seni bina ataupun draftsmanship ataupun sekarang dipanggil CAD seni bina. So 6 bulan tu saya menjalani latihan praktikal. Selepas itu habis praktikal kita akan masuk balik ke ILP untuk meneruskan something like semester akhir lah. Selepas habis semester akhir 6 bulan, so alhamdulillah saya terus menyambung, alhamdulillah diberi peluang pekerjaan dan saya menyambung pekerjaan sebagai pelukis plan di Kuala Lumpur. Dan tempat yang pertama saya bekerja sebagai pelukis plan adalah di Plaza Keliling dengan satu konsultan arkitek di situ. Waktu itu gaji saya permulaan hanya sekitar RM400. Bayangkan sewaktu itu RM400 duduk di Kuala Lumpur dengan saya tak kisah berapa gaji saya dapat waktu itu, but yang paling penting saya dapat pengalaman. Walaupun ada kawan saya kata cukup ke RM400 untuk survive kat Kuala Lumpur. Saya kata insya-Allah kalau kita guna dengan tempat dia, saya rasa RM400 tu akan, dia punya barakah tu okey. Sebab dalam, cuba bayangkan RM400 saya mampu untuk menghantar duit RM100 pada mak saya, RM100 untuk saya survive, 100 makanan minum, RM100 untuk saya bayar rumah sewa, bilik sewa, dan RM100 lagi lebih kurang lah untuk kita nak bayar kenderaan sebab kita tak ada kenderaan. Kita jalan kaki naik bas mini di Kuala Lumpur. Macam tu. And then selepas itu saya bekerja di 2 konsultan, satu arkitek, EHD Arkitek, and then yang kedua Perunding Alam Bina Konsultan. Di situ saya apabila saya pindah, kawan saya, sahabat baik saya dalam jurusan yang sama, dia telah bekerja di situ, dia offer, dia kata jom join company aku. So gaji kau dari 400 naiklah kot dari 600 ke 700. Saya kata alhamdulillah saya dapat tukar. Tapi waktu nak tukar daripada kami yang pertama EHD Arkitek, my boss kata boleh tak jangan tukar. Dia kata duduk kat sini, saya boleh hantar awak pergi belajar sampai peringkat mana yang awak nak. Tapi saya kata saya eager juga nak keluar dengan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi di tempat yang baru. So di situ saya di Perunding Alam Bina Arkitek Jalan Pahang Barat, saya bekerja selama lebih kurang dalam setahun lebih. Dan sewaktu itu saya telah apply untuk masuk ke UiTM. Sebabnya setiap hari saya memanjatkan doa supaya saya boleh belajar. Saya melihat saya tak boleh duduk di peringkat yang macam ini saja. Saya ingin nak belajar. Saya kata saya pun apply waktu itu, alhamdulillah.
1994 saya diterima untuk belajar di Institut Teknologi Mara, waktu tu ITM lagi, untuk diploma reka bentuk dalaman ataupun dalam bahasa Inggeris dia interior design. Bagi saya tak kisah asalkan duduk di dalam platform architecture, sebab interior tu pun duduk di dalam architecture juga. So bagi saya boleh mendalami dua-dua ilmu. Saya dah belajar basic on technical architecture dan saya kata saya nak mendalami di bidang interior design. So saya menyambung di bidang interior design sama UiTM. Waktu apabila kita nak masuk ke UiTM, kita seperti mana yang kita tahu, UiTM adalah platform universiti di mana cerdik pandai dan sebagainya akan duduk di situ. Bagi saya ini adalah peluang yang paling baik untuk saya bergabung dengan mereka-mereka yang duduk ada di dalam Institut Pengajian Tinggi lah. Saya dapat peluang, saya merasakan ini adalah satu benda yang bagus untuk saya groom diri saya menjadi lebih baik. So Alhamdulillah sewaktu diploma 1994 hingga 1997 di UiTM di ITM Manjung. Selepas itu kami dipindahkan ke Shah Alam untuk semester tahun kedua, dipindahkan ke Shah Alam. Di situ saya menghabiskan diploma selama 3 tahun dan menjalani juga latihan praktikal di Guthrie Furniture di Kuala Lumpur selama 1 semester ataupun 6 bulan. So Alhamdulillah sewaktu itu juga sewaktu di dalam proses pembelajaran sewaktu diploma itu, saya groom diri saya sewaktu di ILP tadi. Saya start belajar benda-benda baru. Saya dari seorang yang pemalu, susah nak bercakap. Kalau boleh zaman sekolah dulu, kalau boleh cikgu tanya, saya kalau boleh masukkan kepala dalam meja supaya cikgu tak nampak. Dan bagi saya benda tu adalah bagi saya merugikan lah, walaupun dalam konteks waktu kita di sekolah sebagai seorang manusia mungkin waktu itu kita belum cukup matang untuk menilai yang mana baik, yang mana buruk, dan mungkin dari segi kurangnya expose kita sebagai anak kampung waktu itu kita tak tahu, kita tak ada ikon di sekeliling kita yang mengajak supaya kita keluar ke hadapan, bercakap dan sebagainya. Bagi saya di ILP saya groom daripada comfort zone saya comfort zone sebagai seorang yang pendiam. Saya beranikan diri memegang jawatan. Saya duduk di ILP, saya memegang jawatan AJK kecil, tapi bagi saya itu adalah satu benda baru yang saya rasa Alhamdulillah dan memberi satu motivasi di samping pengajar saya waktu itu Puan Rosnah Tahir dan Puan Nurpisah Jumin, ataupun sekarang saya punya pengajar tu dah bergelar Dr. Rosnah binti Muhammad Tahir. So dia pun dah bersara. Dia menggroom saya supaya menjadi seorang yang berani ke depan, keluar ke depan. So berbekalkan pengalaman di ILP itu, saya sambung ke UiTM. Saya tambah lagi ilmu saya untuk campur pula dengan golongan educated di IPT supaya saya blend sama dengan dia. Saya tidak meletakkan diri, merendahkan diri saya sebagai, saya tahu berasal daripada ILP, but apabila kita masuk dalam kelompok kelompok orang-orang yang berilmu, kita pun campur dengan dia. Kita kata kita pun berilmu, tapi tanpa kita lupa kita punya asal usul. So selepas itu saya pun masuk ke beberapa pertandingan. Alhamdulillah saya dapat anugerah pelajar dalam pertandingan tersebut, dan saya bekerja selepas itu di company sahabat saya di konsultan DRN Consult selama 2 tahun. Lepas habis 2 tahun saya menyambung di peringkat ijazah sarjana muda di UiTM juga waktu itu.
selama 2 tahun. Selepas itu saya menggunakan platform 1998 sehingga 2000 sebagai satu platform untuk saya mengejar cita-cita saya lah, daripada saya berjalan dan berlari, dan degree tu saya jadikan dia momentum lagi kuat lah untuk saya terus berlari. Macam tu. So walaupun kita nampak degree tu agak macam tight, berbekalkan pengalaman saya 2 tahun selepas saya diploma nak masuk ke degree, pengalaman tersebut saya gunakan. Saya masuk competition, saya masuk saya memegang jawatan waktu itu sebagai pelajar sebab saya suka menguji diri saya. Daripada seorang berdiam, saya nak bercakap, dan akhirnya saya memegang jawatan sebagai presiden pelajar untuk saya punya persatuan. Kursus saya malam presiden, saya teruskan harapan, insyaAllah. So selepas itu habis, oleh kerana terlalu aktif sewaktu di diploma dan degree di UiTM, sebab duduk dalam kos yang sama. Sewaktu di degree saya menyambung di bidang pengajian tadi diploma rekam halaman. So degree saya pergi terus kepada diploma seni bina dalam upgrade sikit. So sewaktu itu saya aktif sebagai seorang student. So melihat keaktifan tu, pensyarah profesor saya melihat di situ ada mungkin di pihak profesor ataupun pensyarah saya, di situ ada intan yang harus digilap untuk jabatan dia. So alhamdulillah, sewaktu itu umur saya dah nak memasuki 31. So saya ingat lagi ketua jabatan saya, Profesor Madya Hilmiah Ismail. Dia yang datang ke saya membawa borang untuk offer saya menjadi seorang pensyarah. So saya kata dekat Prof, saya kata umur saya dah nak masuk 31. Dia kata tak apa, umur boleh kita adjust. Sebagai orang atas dia boleh adjust dan means dia boleh nego lah. So saya pun alhamdulillah, saya apply isi borang dan interview, saya berjaya untuk mendapat menyambung pengajian di peringkat masters di United Kingdom. Sewaktu itu tapi masalahnya sewaktu itu apabila saya dalam surat offer tu, JPA offer saya ke UK. Tapi sebagai seorang manusia suka mencari sesuatu kelainan. Saya kata boleh tak saya tak nak pergi UK. So tim dekan kata kenapa tak nak pergi UK, orang semua berebut nak pergi ke Europe, boleh main salji dan sebagainya. Tapi saya kata saya nak pergi ke sebelah Asia. Saya kata kenapa nak sebelah Asia? Sebab saya nak sangat mengkaji tentang tropical architecture. Maksudnya tropical study lah, tentang Bali architecture dan sebagainya. So dia kata kalau macam tu you carilah universiti yang JPA boleh recognize dalam Asia yang boleh membolehkan you enroll you punya master di sana. So alhamdulillah saya check dan cari dan gali. Saya dapat Institut Teknologi Bandung di Bandung di Indonesia untuk saya menyambung di pengajian master saya spesifik on tropical study in Bali. So dekan sekali lagi dia kata kenapa nak di sana, sebab saya kata kalau saya nak belajar tentang tropical takkanlah saya nak pergi ke Europe. Boleh je dapat ilmu dekat Europe tapi saya tak dapat the feel dia punya environment of tropical Bali itu sendiri. Why not saya pergi ke Indonesia? Saya duduk di sana selama 2 tahun, belajar tentang tropical study on architecture and interior untuk Bali, seni bina Bali. Kebetulan waktu itu tahun 2002 sehingga 2004 saya belajar di sana. Di situ banyak saya belajar tentang tengah boom juga waktu tu orang Malaysia sibuk dengan
rumah nak bergaya Bali dan bergaya tropical. Saya mengambil approach itu untuk ke sana. Dan bagi saya, niat saya nak ke UK tu memang ada, but saya kata tak apa, insyaAllah kalau niat ada dengan doa, dengan izin Allah, saya insyaAllah satu hari nanti akan sampai juga ke situ untuk berjalan ataupun buat research dan sebagainya. So Alhamdulillah 2002 sehingga 2004 saya selesai menghabiskan saya punya masters. Di samping itu saya tak akan cerita dulu apa yang terjadi dan sebagainya, itu saya cerita. Mungkin saya cerita kronologi dulu secara ringkas. Ni pun dah panjang. So 2002 sehingga 2004 saya habiskan saya punya masters di Bandung, Institut Teknologi Bandung. Alhamdulillah, ITB merupakan salah satu universiti antara yang top 10 di Asia. So sebab itu JPA luluskan untuk saya pergi ke sana. Alhamdulillah saya balik 2004. Selepas itu saya terus menjadi pensyarah di UiTM Seri Iskandar. Selepas tadi saya habis tahun 2000 habis degree, saya ada 2 tahun untuk saya menjadi pensyarah part time ataupun kontrak di Seri Iskandar. Lepas tu 2002 baru saya terbang ke Bandung untuk menyambung peringkat master, dan selepas itu saya terus bekerja 2004 sehingga saya memperolehi, Alhamdulillah, UiTM memberi mandat ke saya untuk menganugerah syarah kanan, dan Alhamdulillah ketika itu juga ILP Kuantan melantik saya sebagai antara orang yang sebagai advisor kepada subjek CAT Seni Bina. So Alhamdulillah saya berkolaborasi waktu itu dengan Kementerian Sumber Manusia, bahagian teknikal dan advisor. Selepas itu 2010 saya berhenti sekali lagi, tapi sebelum saya 2010 sewaktu saya bekerja itu, proses itu agak panjang dan macam-macam boleh berlaku, but saya ringkaskan. 2010 sehingga 2016, selama 6 tahun saya sekali lagi mengambil kata orang tu sesuatu yang mencabar diri saya lah. Saya kata aku harus buat PhD lepas dah master. Kita terus jadi nak masuk kepada expert lah. Expert kita harus sambung dalam peringkat PhD. Bermula 2009 Disember nak masuk 2010, saya meneruskan pengajian di UTM dengan segala liku dan cabaran selama 6 tahun. Dan sewaktu itu betulkan thesis, correction selama lebih kurang dalam lama juga, lebih kurang pada 6 bulan, hampir 9-10 bulan betulkan thesis dengan rasa nak pecah kepala dan sebagainya. So Alhamdulillah 2018 saya selesai dan combo. Alhamdulillah, syukur Allah atas nikmat yang diberikan. 2018 saya combo di UTM, Universiti Teknologi Malaysia, Kudai. Sewaktu itu juga, sewaktu offer untuk nak masuk ke PhD itu, sekali lagi sebelum tu saya ringkaskan, saya juga di offer oleh JPA untuk beasiswa staff. Waktu itu untuk PhD saya di offer menyambung di New Zealand. Sekali lagi saya terpaksa menolak atas melihat di sebelah saya isteri dan ibu saya. Dia kata kalau kau pergi sambung ke New Zealand, kalau mak meninggal macam mana? Saya melihat kat situ, saya rasa macam satu benda yang kata orang tu yang menghambat saya lah. Benda kita sayang bila datang waktu tu, kita harus mencari yang ditolak supaya kita berada dalam win-win situation.
dua-dua kita harus menang. Maksudnya kena menangi hati mak ayah, mak kita, menangi hati isteri. Isteri saya pun menolak untuk pergi ke New Zealand sebab waktu itu isteri saya pun sedang sudah setahun untuk sedang belajar di peringkat PhD juga. So saya kena ikut dia lah. Saya kata kalau saya pergi ke UK, ke New Zealand, dia pula tinggal. So saya ada dah komitmen, saya ambil keputusan untuk mencari Universiti IPTA tempatan lah. So alhamdulillah saya meletakkan UTM sebagai sasaran saya dalam bidang architecture selama 6 tahun. Alhamdulillah ruangan saya di bawah Profesor Madya Dr. Raja Nafidah Raja Syahminan. Saya dapat menghabiskan saya punya PhD. Itu saja lebih kurang kronologi ringkasnya untuk persekolahan, sijil, diploma, degree, master, PhD. Dalam masa dalam masa 15 tahun lebih kurang lah. Ya, satu lagi ya doktor bagaimana bila doktor mendapat tawaran KLP itulah sebenarnya satu nama yang pada waktu dulu taklah segah mana kalau kita tengok berbanding dengan offer-offer kawan-kawan yang lain. Jadi bagaimana juga doktor terbuka hati untuk memilih juga LP untuk menyambungkan pelajaran tu. Tadi meninggalkan kebun hingga boleh pergi ke LP Kuantan. Silakan doktor. Alright, macam mana saya boleh memilih ILP Kuantan seperti yang saya cerita dari awal tadi selepas saya bekerja part time di kilang di Johor, so dapat ILP Kuantan. Saya nekat apa yang datang awal offer pada saya itulah yang akan saya terima dan itulah adalah yang mungkin Allah dah aturkan untuk saya. Walaupun agak berat, ada kekangan daripada ibu saya sendiri, saya terpaksa menolak. Maksudnya menolak secara baik untuk saya nak juga grab ILP Kuantan. Bagi saya tidak melihat dari sudut kekurangan atau apa ILP Kuantan waktu itu. Bagi saya, dapat masuk ILP Kuantan tu saya rasa macam satu wow factor. Saya kata this is dunia baru untuk saya. Seolah saya rasa tu waktu tu saya merasakan saya masuk universiti. Walaupun ada sinis saya pergi dengan saudara saya masuk poli di sebelah tu, Poli Semambu. Dia kata masuk sini je. Saya kata halah. Tapi cara dia tu saya melihat macam masuk sini je tak apalah. Mungkin di sini tu akan menjadikan di sana lah lebih hebat. So masuk di ILP Kuantan saya first batch. Waktu itu 100 lebih kurang sahabat-sahabat saya. Saya melihat ILP waktu itu masih baru dan tidak ada banyak benda lah. Maksudnya banyak barang-barang masih kurang, tapi kita sebagai orang yang baru masuk, benda nak operasi mungkin ada kekurangan dan sebagainya, so kita adapt je. Dan bagi saya semaikan, seronokkan belajar. Walaupun saya tidak melihat itu adalah sijil dan sebagainya, kawan-kawan datang. Yang penting saya enjoy belajar, saya dapat berjumpa dengan kawan-kawan dari seluruh Malaysia ada kat situ. Dan dari sudut lain, saya dapat bercampur dengan multiracial. Maksudnya ada bangsa India, ada Cina. So di dalam kos saya pun ada 2 orang daripada Chinese dan juga India. So saya merasakan this is university. Walaupun tu ILP, this is university bagi saya. Sebab dia bersifat universal dalam konteks semua bangsa ada. Dan semua peringkat umur ada. Bukan kita masuk tu umur kita ialah macam kalau kita IPTA mungkin umur 19, 18. But apabila saya masuk kat situ ada abang-abang yang dah umur
20 lebih, dekat 30 pun ada. Saya rasa macam banyak ilmu yang saya boleh dapat daripada dia orang lah. Walaupun waktu itu umur saya mungkin baru 19-20. Bagi saya itu adalah satu ilmu dan saya rasa this is heaven. Bila saya berada di ILP Kuantan sebab kita meninggalkan suasana sekolah dan kita masuk ke ILP, so satu benda yang baru dan kita jadi macam seronok dapat berkawan dan paling penting saya keluar daripada saya punya comfort zone saya. Daripada seorang yang pemalu, tak berani nak bercakap, saya ambil pendekatan waktu itu saya mencuba sesuatu yang baru. Contohnya saya kongsi sikit, saya sewaktu ILP ni buka dan kami adalah first batch dan waktu itu ada perasmian ILP. So sewaktu perasmian ILP, pensyarah saya Puan Rosnah ataupun Dr. Rosnah dan Puan Nofisah, dia kata ada siapa-siapa dekat sini yang nak jadi guide kepada Tengku Mahkota Pahang sewaktu majlis perasmian, dia akan masuk ke dalam studio untuk melihat pameran dalam kita punya studio. Saya adalah orang yang tak banyak cerita. Saya terus, kata orang tu dalam sudut lain, hilang akal lah. Saya angkat tangan. Saya nak volunteer. Kawan saya kata, kau boleh ke nak bercakap dengan Sultan Tengku Mahkota ataupun kalau sekarang dia Pertuan Agong sekarang kan. Saya kata tak apa, aku nak cuba. Walaupun benda tu adalah benda yang luar biasa yang saya tak pernah lakukan, but saya terima cabaran tu. Tapi Alhamdulillah, sewaktu hari perasmian, bahagian protokol istana datang. Dia kata siapa yang akan bawa Tengku masuk ke dalam studio tempat kami punya tempat buat kerja tu kan, dan juga pameran. Saya kata saya. Awak tahu tak cara nak pegang, nak menghadap, nak angkat merapat sembah dan sebagainya. Saya kata macam saya tak tahu, saya tak pernah belajar dan tak pernah tahu benda ni. Okey, tak apa, saya ajar. Dia ajarlah saya cara nak merapat sembah apa semua. Dan cara percakapan mesti menggunakan patik dan sebagainya. So, ini adalah satu benda baru yang saya sabar diri saya dan saya dapat ketika itu. Apabila Tengku sampai ataupun waktu itu sepatutnya ayah dia datang, ayah dia tak dapat datang, gantikan Tengku Mahkota. Saya duduk di atas kapet kuning dan melihat Tengku Mahkota sampai dan saya berdiri seolah jantung saya dah gugur ke atas lantai. Saya kata semakin dia dekat, semakin jantung saya dan gemuruh saya Allah saja yang tahu. But bagi saya itu adalah satu challenge yang saya grab dan saya tak boleh lepas peluang tu. So Alhamdulillah, dengan doa yang dibaca, dipanjatkan supaya nervous tak ada, dan first apabila dia sampai dia bagi salam dan kita tahu aura Sultan kan, apabila dia bagi salam tu saya dah tersasul, patik saya semua keluar. But, saya pun salam, dia first dia tanya adakah anda, dia kata nama siapa, dia kata orang Pahang ke, dia tanya saya. Saya kata tak, saya orang Negeri Sembilan. Kita lurus dan jujur kan. Saya kata Negeri Sembilan. So macam mana belajar di sini? Oh Alhamdulillah, okey, saya rasa okey. Keluar saya, patik dia entah ke mana-mana. But bagi saya itu adalah benda yang thrills, yang kita harus tempuh. Kalau kita tak tempuh, kita tak tahu kan. Betul tak, Tuan Moderator? Ya. So, saya tempuh tu dan Alhamdulillah daripada situ semangat saya bangkit dan naik dan seterusnya dia tidak berhenti dan berterusan. Tak tengok belakang lah, maknanya terus ke hadapan je lah. Tak tengok belakang. Saya. Alhamdulillah. Itu semua berkat, kata orang tu, berkat tunjuk ajar guru saya ataupun pensyarah saya ataupun pengajar saya di ILP, Puan Rosnah dan
Puan Nofisah. Mungkin dia ada hari ini. Saya mendengar sekali lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan tak terlupa juga untuk sahabat-sahabat saya yang seramai 11 orang tu. Mungkin ada di talian ni, saya ucapkan ribuan terima kasih atas kebersamaan kita di ILP Kuantan, membina satu corak, membina satu nostalgia, satu happiness, satu pengalaman yang tidak boleh saya lupakan sehingga ke akhir hayat lah. So dalam gambar ni adalah semua classmate saya. Cuma toward the end yang sahabat saya yang Siva tu, dia berhenti awal. Tapi yang lain tu semua ada. So dalam saya sebutkan sini tak ramai pun, ada Brother Halim, Azman, Haji Rahim, Hisham, Zaki, Khalil, Hairul Syam, Nazri, Amran. Itulah adalah orang yang mempunyai kekuatan chemistry sehingga sekarang kami masih berhubung, bercerita dan sama-sama ada di antara saya yang tim saya ni yang menyambung pelajaran sehingga ke peringkat diploma dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu sedikit saya pengalaman ringkas kenapa saya memilih ILP Kuantan sewaktu itu. Seterusnya Doktor, macam mana pula kalau kita tengok daripada pelajar ke anak-anak kita, kawan-kawan kita yang tidak melanjutkan pelajaran. Jadi bagaimana motivasi doktor boleh mendorong doktor boleh melanjutkan pelajaran tu, terus belajar ke peringkat sekarang ni? Macam mana tu doktor? Silakan. Alright. Ataupun rahsia motivasi saya yang mendorong saya sehingga ke peringkat ini ataupun dalam konteks lain saya terus belajar, yang pertama adalah sewaktu kita di sekolah, waktu masih di arena persekolahan darjah 1 hingga tingkatan 5. Dan waktu itu saya seperti biasalah, ayah pun selalu sakit. Ayah ni selalu akan minta kita lah, tengah waktu rehat, waktu senggang dia, kalau dia duduk di kerusi tu, dia selalu pesan, dia kata, kau nanti nak jadi apa? Dia kata waktu itu dia bercakap tu dalam konteks tahun 1984, 85, 86. Waktu tu saya di sekolah menengah. So waktu sekolah menengah ni, kita punya minda ni adalah sedikit matang. Waktu itu arwah pesan, kalau kau tak belajar betul-betul, tahun 2000. Sewaktu dia bercakap tu tahun 1983-84. Tapi dia punya vision arwah ni melihat dalam konteks yang jauh. Sebagai mak ayah mungkin dia melihat apa kau akan jadi tahun 2000. Dia melihat jauh sangat vision dia. Saya rasa alhamdulillah arwah ayah ni dia berpandangan jauh. Mungkin dia sebagai bekas guru, bekas pesara guru, dia nakkan sesuatu daripada anak dia supaya anak dia berfikir, walaupun waktu itu anak dia belajar pun main-main je. Yelah waktu tu tak matang lagi, nak enjoy, nak seronok. Belajar mungkin kita tidak di tahap yang cemerlang lah seperti orang lain. So apabila saya melihat dari itu, saya menjadikan kata-kata sambil saya mengurut arwah ni, mengurut badan dia, kadang bincik kaki dia. So proses pembelajaran daripada ayah kita tu berlaku. Maksudnya dia sentiasa memberi nasihat, tunjuk, dia asyik remind saya tahun 2000. Saya apabila dia sebut tahun 2000 tu, sehingga waktu itu umur saya sekolah menengah, sehingga benda tu membekas dalam minda saya. Dia tertanam dalam minda saya, kata apa benda nak jadi tahun 2000 ni, kita tak nampak tahun 2000 tu seperti yang vision Tun Mahathir kata 2020, but arwah ayah saya dah kata 2000. Okay, so itu antara satunya pesanan arwah ayah saya, itu yang mendorong saya untuk
saya harus mencari sesuatu dan menjadi sesuatu pada tahun 2000. But motivasi kedua saya apabila kita di kampung, apabila kita duduk dalam arena kampung, masyarakat kampung, apabila result SPM keluar, apabila orang yang mendapat keputusan cemerlang grade 1, grade 2 ketika itu akan didendangkanlah di kampung. Anak sekolah akan, dia dapat grade 1, grade 2. So sebagai saya yang tidak bergrade ni, grade 3 je, so saya melihat dalam konteks orang yang tidak akan mendendangkanlah nama saya rasa tak apa. Saya berjanji dengan diri saya kata tak apa, satu hari nanti. Saya bercakap, kalau kita dalam konteks motivasi ni, waktu itu saya tak tahu itu motivasi ke apa. Kita tak mature lagi. But saya berkata kepada diri saya, tak apa Man, dia kata satu hari nanti orang kamu akan kenal kau. Saya melihat dari situlah. Saya melihat satu platform untuk saya motivate diri saya. Itu dalam konteks kedua. Motivasi ketiga, saya suka menulis dalam diary. Saya kata saya tulis dalam diary. Diary ni adalah satu benda yang very privacy, very private dan hak personal. Tapi apabila kita dapat duduk menulis dalam diary, saya tulis, InsyaAllah satu hari nanti saya ingin popular di kalangan keluarga saya ataupun anak saya ataupun ahli keluarga ataupun kelompok masyarakat saya. Saya tulis tentu. So di situ ada sesuatu lonjakan untuk saya meletakkan itu sebagai satu motivate untuk terus ke hadapan. Yang keempat, bagi saya prinsip saya adalah apabila sesuatu yang kita buat, saya merasakan Allah itu adil. Allah itu mencipta kita punya minda, kita punya otak tu sama saja. So kalau orang lain boleh buat, saya pun boleh buat. Allah tu adil. Mungkin di situ Tuhan tu dah create kita punya otak itu sama timbangan, sama berat, dia tidak ada lebih, tidak ada kurang. But bagaimana kita harus corakkan dia? Saya melihat dari situ kita harus do something, buat sesuatu. So dan kita boleh buat lebih baik daripada orang lain. Dekat situ terdapat 4 faktor motivasi yang pertama ayah saya yang dia kata tahun 2000. Yang kedua pressure daripada kampung tu tadi, dari segi bila orang kamu bercerita, so nama kita tidak orang kata orang tu tidak dikenali, so kita harus meletakkan itu sebagai satu dorongan untuk satu hari nanti orang kamu akan kenal. Yang ketiga, kita menulis dalam diary supaya itu adalah pesan-pesanan kita kepada diri kita. Dan yang keempat, kita kena cakap pada diri kita, kita kena buat lebih baik. You can do it more than orang lain lah. Macam tu. So I think keempat-empat tu memberikan satu dorongan untuk saya terus belajar dan belajar. Bagi saya tidak ada benda yang tidak munasabah. Benda tu adalah logik yang kita boleh bawa ke hadapan. Macam tu. Itu lebih kurang secara ringkas. Tuan Doktor. Kadang-kadang kita bila asal daripada kampung, kadang cita-cita kita tak banyak pun. Cita-cita kita sama ada kita nampak jadi cikgu ataupun jadi penuh digetah macam tu je. Jadi sekurang-kurangnya bila doktor dah masuk, jadi bila kita bagi satu cabaran kat diri kita, baru kita boleh keluar daripada kepompong tu lah yang kita panggil kepompong di kampung tu. Jadi seterusnya doktor, semasa doktor menjalani proses pembelajaran tu, mungkin ada rintangan dia lah. Mungkin ada rintangan sebagaimana sampai separuh jalan masuk diploma ke, agak-agak dah nak berhenti pula lah, ada masalah lain lah, sampai masuk
degree pun mungkin ada masalah, semua peringkat lah. Mungkin masalah-masalah luar tu datang. Jadi bagaimana pula doktor boleh mengharungi cabaran dan juga rintangan untuk doktor teruskan juga cita-cita doktor untuk sampai ke tahap sekarang tu, doktor? Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. So, cabaran dan rintangan tu yang saya nak kupas lah secara ringkas pada pagi ni. So, pertama apabila cabaran di ILP tu, starting dia tu adalah kita daripada tak berani nak cakap, kita akan masuk ke kelompok yang kita nak kena bercakap. Benda yang di sekolah kita pendiam, seperti yang mana awal tadi saya cerita, kalau boleh cikgu tanya kita, siapa nak jawab, kalau boleh kita nak masuk kepala kita dalam meja supaya cikgu tak nampak dan kita terlepaslah daripada kena bercakap. But apabila sewaktu di ILP, saya rasa benda tu saya harus saya jelaskan sebentar tadi. Saya groom diri saya untuk bercakap dan saya mengambil approach untuk bertemu Tengku sebagai nak guide dia masuk dalam itu sebagai satu cabaran. But di dalam kita menjalankan kita di ILP Kuantan, ada juga cabaran yang kita rasa selalu struggle mungkin waktu itu dari dalam konteks keluarga lah. Especially kita berjauhan, kita akan mengalami homesick sebab kita tak pernah keluar kan, tiba-tiba kita terpaksa berjauhan dengan family. Kita akan terasa homesick, kita terasa nak balik, rindu mak, rindu keluarga, rindu adik-beradik, rindu kampung halaman, rindu nak mandi sungai. But alhamdulillah saya rasa saya harus kuat. But yang paling hebat dan waktu itu adalah circle kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang ni menjadikan saya kuat. Dan apabila kita kadang-kadang kita bercerita dengan kawan-kawan, classmate kita, rasa macam stres lah macam ni sebab kita tak pernah kan nak ambil lukisan seni banner, benda yang kita tak pernah tahu waktu sekolah tu. Waktu kita nak apply pun kita tak ada ikon depan kita yang apa benda ni lukisan seni banner. Saya tak tahu waktu itu, sebagai budak kampung kita tak tahu apa. Kita tengok lukisan, okey kita tahu lukisan ni mungkin melukis, seni mungkin benda art, banner ni mungkin membina. Itu sebab kita sebagai budak kampung kita tak didedahkan benda tu. Tak ada ikon pun dalam kampung tu waktu itu yang duduk dalam kos tersebut. So saya redah je. Redah maksudnya dalam konteks kita yakin dan percaya je. So alhamdulillah kita dah belajar tu, kita nampak okey dan benda tu sesuai dengan jiwa saya. So dan di samping itu doa lah, yang penting doa daripada ibu saya. So selepas habis di sijil, sewaktu dekat rintangan sewaktu diploma, apabila untuk pada starting kita nak masuk IPTA tu, kita rasa macam bolehkah aku bawa subjek ni. Benda tu sentiasa diminda. So kita melihat yang duduk tanya kat sahabat-sahabat sebelah, oh dia ni SPM pangkat 1, pangkat 2. Saya rasa macam benda-benda tu jadi macam menekan saya juga. Tapi saya melihat dalam konteks saya masuk itu dah berbekalkan dengan pengalaman sijil di ILP. Bagi saya itu adalah satu kekuatan saya. Saya kata, saya bercakap dengan diri saya, okey mungkin dia bagus dari sudut SPM dengan result dia bagus cemerlang, but saya ada bagus lainnya di sudut technical yang saya dah belajar di ILP dengan pengalaman saya praktikal, pengalaman saya pernah bekerja, yang itu saya bawa sewaktu di ITM ketika itu. Dan saya approach waktu itu, cara belajar saya akan mendekati, saya tengok dalam kelas tu siapa yang paling cerdik. Kita kurang cerdik, kita kena campur orang yang cerdik. So saya dekat dengan dia,
Saya tanya dia, kalau saya tak tahu saya tanya, macam mana nak buat ni? Walaupun Adam waktu-waktu yang sama dia akan beri satu tekanan, macam Allah susahnya benda ni, aku tak pernah tahu pun macam mana nak buat. But saya langgar je. Langgar dalam konteks kita tanya je dia. Walaupun kadang dia macam give up lah, asyik tanya aku je dia ni. Langgar bersyarat actually. Langgar bersyarat. saya approach dan kita pun ada give and take lah. Kita ada pengalaman ILP, kita share dengan dia. Mungkin dia tak ada benda tu, dia ada lebih teori dan saya lebih pada practical, but kita share together dan alhamdulillah benda tu menjadikan saya lebih kuat lah. Walaupun kadang kita agak struggle, kita rasa macam lemah, tapi saya meletakkan seperti yang saya kata, kita tak boleh tunjuk ke belakang, kita terus ke harapan, kita terus mara dan rempuh kalau dalam tenteranya. So alhamdulillah waktu diploma selesai, sewaktu degree pun saya kata kita harus, saya kata dengan diri saya kita harus juga memimpin. But saya pun mungkin saya terlalu aktif ketika itu, saya dicalonkan untuk Presiden pelajar untuk saya punya persatuan lah. Di mana Presiden bermula daripada bawah, mula AJK, saya nampak dah tough sikit, saya jadi AJK besar, lepas tu naik sedikit demi sedikit kita belajar benda-benda yang tak ada, kita belajar. So, di situ akan timbulnya leadership tu secara perlahan-lahan. So alhamdulillah selepas itu kita pun aktif berjumpa pensyarah, keluar masuk office. Kalau untuk aktiviti persatuan kita harus berjumpa kita punya profesor dan sebagainya. Pernah juga dalam satu masa saya down dan menangis di depan profesor saya lah, sebab saya nakkan sesuatu majlis ataupun program yang saya buat tu berjalan tapi tidak ada respon, dan waktu itu tidak ada respon dan tidak ada penaja yang nak buat. Saya dah jadi macam saya frust dan saya give up, dan waktu itu automatik lah saya kata orang tu air mata berderai sebab kita dah usaha kan, tiba-tiba end up benda tu tidak berhasil. But kata-kata daripada profesor saya tu, dia kata tak apa Man, dia kata you dah lakukan, bukan you tak buat, you dah buat. Mungkin di sini mungkin Allah tak bagi ada halangan dekat situ. Saya harap awak terus kuat. InsyaAllah benda ni akan ke depan dia akan boleh terlaksana. So dekat situ kata-kata tu walaupun dia mula saya rasa down, tapi apabila profesor tu dah bercakap tu, saya rasa saya kembali bangkit. Dan saya melihat dalam konteks benda tu menjadi satu motivate untuk saya. And then selepas itu saya dah di offer, dah habis degree saya di offer untuk sambung belajar tu, saya sambung. Sekali lagi rintangan yang paling kuat sewaktu saya waktu nak sambung ke peringkat master tu, family tegur saya, dia kata ni sampai bila tak nak kahwin ni. Dia kata dah umur dah berapa, walaupun sebelum tu orang nak tanya je, belajar lagi ke? Saya kata saya belajar. Walaupun adalah tampilan hebat daripada netizen, daripada masyarakat, dia kata tak boleh habis lagi belajar daripada muda sampai ketua. Saya kata mungkin ilmu kot, mencari ilmu. Saya menepis dengan berbagai kiri kanan. So alhamdulillah waktu saya degree ada satu kata dia daripada pakcik saya yang selalu lah. Dia kata kalau boleh nak pergi sambung ni, dia tahu saya dapat sambung master ke overseas, dia kata kahwin dulu. Saya kata saya tak ada calon. Dia kata insyaAllah ada nanti calon dekat cari je dekat office dan sebagainya. So alhamdulillah saya ditemukan jodoh sebelum saya berangkat ke overseas. Saya kahwin dan lepas itu saya terpaksa pergi meninggalkan isteri saya walaupun baru kahwin. Boleh bapak dia lah waktu tu, sebab dia waktu dah memulakan syarah di TM, dan saya pergi sendiri ke sana.
Dan selepas itu saya alhamdulillah saya dikuliah mata pada tahun akhir. Wife saya pregnant dan melahirkan. Ujian paling berat waktu hujung saya nak menghabiskan masters, waktu itu saya dapat call, waktu tu wife saya dah bersalin, anak saya membesar dan kurang sihat. So wife saya call daripada Malaysia, dia kata anak kita kena jantung, kecacatan jantung. So anak saya melihat dalam waktu itu satu tamparan yang saya tak tahu nak buat macam mana. Saya panik. But waktu itu tinggal lagi beberapa bulan untuk saya menghabiskan master saya di peringkat akhir. Alhamdulillah dengan sokongan daripada keluarga, terutama Pak Mentua, dia kata tak apa, habiskan dia dulu master, Man punya master, and then lepas tu balik Malaysia lah. So Alhamdulillah, walaupun waktu itu isteri saya dah menangis, dia kata anak kita, doktor kata hanya ada beberapa bulan saja boleh survive. Waktu itu sebagai kita yang duduk dekat overseas, kita rasa sesuatu tamparan paling hebat, dan saya rasa nak quit dan sebagainya. But saya melihat dalam konteks ini adalah satu dugaan yang Allah turunkan untuk saya. Saya kata harus kuat. Saya kata harus kuat dan saya harus habiskan. So Alhamdulillah circle saya di sana, sahabat-sahabat saya daripada warga-warga asing, dia kata, saya bercerita dengan dia, foreigner, kawan-kawan saya daripada luar negara, dia kata you teruskan, dia kata tinggal sikit lagi. My professor pun advice, dia kata sikit lagi 2 bulan you nak habiskan. Bayangkan 2 bulan nak habis, tiba-tiba anak kita dia kata hanya boleh survive beberapa bulan. Lepas tu saya dapat satu kekuatan, mungkin doa mak kot ataupun doa kawan dan sebagainya. Saya cakap dengan isteri saya, kalau anak kita akan diambil esok atau hari ni ataupun sekejap lagi, kita tak mampu nak tahan, itu kuasa Allah. But apapun kita bukan tak nak dengar nasihat doktor. Kita dengar, kita memohon dan merintih pada Allah. InsyaAllah ada jalan keluar. Waktu itu wife saya kuat sikit. Dia kata tak apa. Dia tunggu saya balik lah. Once saya habis Viva master saja, saya terus ambil tiket, terus bawa beg, dah pack dah. Esoknya terus balik ke Malaysia. Alhamdulillah dapat jumpa family, isteri. So lepas tu saya nguruskanlah anak saya tu sehingga Alhamdulillah selesai menjalani operasi jantung, open heart operation, keluarkan jantung dan operate macam tu. So, Alhamdulillah anak saya minggu lepas ataupun kemarin dah masuk ke universiti. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan tak habis di situ, saya menjalani journey untuk PhD selama 6 tahun. Itu adalah sesuatu yang agak getir dan banyak benda-benda yang sehingga ada perkara yang saya rasa hampir jugalah kita putus asa. Tapi ada satu insiden yang selama saya nak buat PhD, saya jatuh, saya kena slip disc. Doktor kata you kena operate slip disc you supaya you tidak lumpuh seumur hidup. Saya kata doktor please bagi saya ruang dan peluang untuk saya habiskan PhD. Selepas habis PhD saya janji saya operate. Macam tu. Saya and then Alhamdulillah saya habiskan juga PhD dalam waktu yang sama dengan rintangan saya fisioterapi ke Hospital Sungai Buloh every month selama setahun. Alhamdulillah saya punya slip disc tu beransur kurang. So saya habis dia PhD. Doktor dia kata macam ni, nak operate ke tak? Kalau nak fisio je lah. Alhamdulillah saya fisio je sampailah sekarang saya tak operate.
Dan alhamdulillah saya masih mampu berjalan dan sebagainya dengan ada internal punya kekuatan lah. Dari sudut lain yang paling tragis yang kali kedua sewaktu pihak kami nak pergi membentang paper di Cape Town di Afrika Selatan. Sewaktu itu kita dah tiket, semua dah get ready, kita nak bentang paper di sana, di sebuah universiti di sana. Kejadian yang di luar jangkaan saya, kita miss communication dari segi masa lah. Sepatutnya kita naik flight tarikh yang sama pukul 12 malam itu, tapi saya ingatkan tarikh itu esok. So miscommunication apabila pagi itu saya di call daripada Cape Town, Afrika Selatan. Waktu itu bulan puasa, saya ingat lagi bulan Ramadan. Saya excited nak share dengan, nak rasalah suasana Ramadan di Cape Town bersama orang Melayu Cape Town di sana. Sebab mungkin tak ada rezeki kot, Allah lebih mengetahui. So pihak saudara yang menunggu saya di Cape Town tu, dia kata flight MAS ada di depan dia sekarang ni. Flight tu seminggu sekali je flight MAS daripada Kuala Lumpur ke Cape Town. Dia kata tak ada dah, seminggu sekali je. Dia kata kenapa kau tak turun? Saya terus terduduk. Saya terus menangis waktu tu. So harapan tu nak bentang paper kat situ berkecai. Dan harapan saudara nak tunggu kita kat sana pun tak dapat jumpa. But I think itu antara dugaan dan cabaran lah. Saya rasa macam mengajar erti kekuatan untuk saya terus bangkit dan bangun. Itu lebih secara ringkasnya tuan. Itulah Doktor, yang masa pun kita dah tak banyak ni. Jadi itu yang kita nak kupas tadi. Jadi seterusnya pengalaman kita nak tanya sikit lah. Pengalaman Doktor semasa berada di ILP lah, pahit manis secara ringkas lah. Jadi kalau dulu kita naik bas bas kalau ada pun bas sihat je. Bas sihat kena jalan kaki ke Seberang Balok sana Ya saya. Untuk ke mana untuk ke mana-mana tu kita kena naik bas sihat lah. Jadi bagaimana untuk menghilangkan stres tu, menghabiskan hari minggu Doktor berada di ILP Kuantan tu? Ada sedikit kenangan pahit manis lah secara ringkasnya Doktor. Betul. Bagi saya waktu belajar di ILP Kuantan, the moment yang paling best adalah hari Sabtu dan Ahad. Alright. Sabtu dan Ahad tu kita teruja tu, ataupun hari Jumaat lepas kita balik dengan bas ILP Kuantan, lepas balik solat Jumaat, kita pergi solat di Balok ataupun di pelabuhan. Di pelabuhan ataupun di Balok di pelabuhan. Yes. Ada dua masjid di situ. So kalau tak Balok, ikut pada kita punya driver bas. Dia rasa seronok Balok, kita pergi Balok. Lepas tu kalau tak, kita pergi pelabuhan. Saya rasa kami sebagai student follow je. Yang penting balik pada solat Jumaat, turun bas semua akan berlari ke Dewan Makan untuk mengejar hari Jumaat punya menu paling special. Ada ayam special sikit. Ada lauk ayam kurma di hari Jumaat ni, ayam kurma. Itu ayam. Betul. Ayam kurma. Yang paling jadi saya tak boleh lupa, ada seorang sahabat saya dalam lukisan seni bina kos saya, iaitu saudara Heril. Dia orang Langkawi. Dia paling win untuk berlari turun bas, akan berlari ke Dewan tu, dia nombor 1. Dia mesti juara. Dia nombor 1. Dia mesti juara. Dia akan win, dia akan sampai orang pertama kan. Bas tak berhenti lagi, dia akan duduk kat paling pintu, buka terus lari. Terus lari terus lari ke Dewan Makan lah. Itulah yang manisnya. Kenangan pahit pula ada tak Doktor? Kenangan pahit biasanya tertinggal bas lah. Tertinggal bas once kalau kita daripada ILP nak naik bas balik kampung. Contohnya kita punya balik kampung naik bas dekat Kuantan kan, Bandar Kuantan. Kuantan, So saya nak
Dekat benteng tu, dekat tepi apa? Tepi sungai. Depan Seruntum kan, di sebelah sini sikit tu kan. Ya, ya. Benteng tu. Dekat benteng. So tertinggal bas sebab bas saya dah terlepas, bas sihat dah tak datang dah dekat Gebeng. Saya tertinggal, saya terpaksa berjalan sampai ke simpang pelabuhan dengan bawa beg untuk tumbal kejar ke Bandar Kuantan. Wah, itu paling thrill lah. Saya jumpa lori, saya naik lori, saya tahan apa saja. Alhamdulillah ada orang nak tumpangkan saya sampai Kuantan. Itu momen yang saya rasa paling manis lah. Dan dia kadang-kadang nama je bas sihat, doktor. Kadang-kadang dia tak berapa kurang sihat juga. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang tak ada gitulah. Betul-betul dia tak over sihat. Bagi saya satu lagi yang paling thrill sekali apabila saya berada di kita duduk dalam kos lukisan seni benda. Sometimes kita ada juga stres, kita belajar dekat situ. Cerating adalah satu platform untuk kita nak lari daripada stres. Maksudnya kita akan berlari, naik bas pergi ke Pantai Cerating atau Teluk untuk kita release stres lah. Itu momen yang paling best sekali waktu itu. Kalau tengok dalam gambar imbas, dalam gambar tu yang diulatkan tu adalah saya lah. Beza. Kurus. Nampak daripada dan muda itu tu nampak. Sahabat-sahabat saya duduk. Allahu Akbar. Itulah dia. Dan paling saya sayang semua best saya ni. So, dalam tu ada seorang sahabat saya Chinese, nama dia Mr. Lu Fo Eng, dekat situ. So beliau ini adalah antara sahabat yang pergi ke mana saja kita punya trip. Maksudnya kalau kita ada kunui kahwin, dia ikut. Tidur dalam surau, dia tidur dalam surau. Itu yang saya kata dia sahabat sejati kami lah. Itu momen yang paling manis di ALP Kuantan. Dan ada banyak lagi lah sebenarnya. Banyak. Okey, seterusnya doktor, secara ringkasnya pandangan doktor lah peluang yang boleh diambil melalui Institut Kemahiran bagi yang tak berjaya dalam SPM, yang tak dapat keputusan cemerlang, bagaimana dia boleh mengambil peluang daripada ILP dan ataupun institut-institut kemahiran yang lain. Macam mana doktor daripada situasi sekarang ni? Okey, dalam konteks kita bercakap tentang konteks pandemik dan sebagainya sekarang ni, sekiranya kita kategoriskan sebagai kita bukan kita orang yang lemah ataupun malas dan sebagainya. Mungkin kita cicir sikit je dalam konteks sewaktu SPM. But pergi dan carilah for the starting untuk memenuhi kita punya kriteria result kita tu dengan apa yang sesuai. Saya rasa Institut Latihan Perindustrian ataupun Institut Kemahiran yang ada di Malaysia sekarang ni adalah platform yang terbaik. But pernah juga saya melihat dalam konteks sahabat saya, rakan-rakan kerja saya yang anak dia pun yang result cemerlang, dia tidak memilih untuk anak dia masuk ke IPTA. Dia kata saya nak anak saya masuk kemahiran. Dia melihat dalam konteks Prof tu kata kemahiran sekarang adalah lebih baik dalam konteks untuk budak-budak keluar terus mempunyai skill ataupun skill sebagai seorang skill workers. Kemahiran tu boleh di-develop untuk kita terus masuk ke dalam acuan ataupun situasi kerja yang ada sekarang. Dan satu lagi, dalam suasana pandemik sekarang, kita sebagai orang yang mungkin kita tak kata tercicir dalam pelajaran, kita tidak boleh memilih. Kita masuk je mana-mana institut kemahiran dengan adanya program TVET, Technical Vocational dan sebagainya yang telah diurus, diselenggara oleh Kementerian Sumber Manusia, IPT,
KPT, itu adalah benda-benda yang terbaik yang saya rasa you tidak boleh lepaskan peluang. Ambil, terus grab, pergi belajar. So sewaktu di dalam itu Institut Kemahiran yang anda masuk itu adalah universiti sebenarnya. Itu adalah tempat yang kita akan groom diri kita. Kita develop diri kita. Mungkin selepas itu kita punya target akan boleh pergi lebih jauh daripada orang yang masuk universiti. Mungkin kita masuk di situ dengan berbekalkan dengan pengalaman dari sudut teknikal, itu akan membuahkan kita bekerja dengan mempunyai kemahiran di luar. Dalam konteks sekarang apabila kita dah ada kemahiran, walaupun kita dalam konteks akademik kita belajar daripada rumah dan sebagainya, so dengan adanya gadget, dengan adanya media dekat luar, dengan adanya internet, benda tu kita boleh guna pakai untuk memajukan lagi kita punya skill, kemahiran. Di samping kita jangan ada perasaan untuk memilih, sebab waktu sekarang kita bukan masanya untuk kita memilih yang mana kurang, yang mana tidak, yang mana tak bagus. Kita ambil kemahiran itu sebagai satu benda yang ada di depan kita, yang kita harus grab dan terus jadikan itu sebagai satu platform untuk memajukan diri kita. Itu saja. Saya rasa untuk masyarakat kat luar sana. Kita nak tanya juga doktor, selepas pada Dr. A sekarang ambil PhD, telah mendapat jawatan yang agak okey, adakah selepas ni doktor ada cita-cita lain lagi lah, perancangan untuk masa depan lagi? Nak ada perancangan lain untuk menyambung pelajaran dan sebagainya? Kalau dah ikutkan dari struktur nak belajar tu, of course lah, kata waktu kalau dalam rhythm rentak akademik tu, PhD tu adalah sebagai penutup. Tapi saya ingat pesan guru saya ataupun profesor saya sewaktu saya buat PhD. Dia kata selepas ini akan ada satu ilmu yang harus saya belajar, iaitu dia kata ilmu akhirat lah. So dalam konteks lain harus dia kata harus balancekan di antara dunia dan akhirat. Maksudnya belajar ilmu Al-Quran, ilmu agama dan sebagainya. But di situ saya mendapat satu, kata orang tu, impact ataupun suntikan semangat daripada guru saya, profesor saya, untuk saya buat sesuatu, tambahkan lagi ilmu dalam konteks ilmu non-akademik, maksudnya dunia ilmu akademik. But dalam konteks ILP pula, saya melihat saya merancang untuk membuat buku ataupun menyediakan satu buku tentang sharing pengalaman di antara kami bekas ILP, untuk kita kongsikan dengan masyarakat di luar sana. Sesungguhnya kita belajar daripada benda kemahiran ini, dia akan memicu kita kepada benda yang lebih besar sebenarnya. Kalau kita mempunyai satu anjakan paradigma yang bagus, kita melihat konteks minda kita bukan pada satu sudut saja, kita melihat dalam konteks yang lebih luas, kemahiran kita boleh pergi jauh. So benda itu saya rasa saya nak rekodkan dalam bentuk ilmiah, berbentuk ilmiah, dalam bentuk buku, insya-Allah, dalam proses untuk saya tulis dan dapat saya kongsikan bersama dengan masyarakat di luar sana. Dan mungkin itu juga adalah sebagai satu perkongsian saya, di mana apabila saya tidak ada lagi di atas muka bumi ini nanti, jika Allah ambil saya, so ada tertinggal ilmu yang all public, masyarakat luar atau bekas pelajar LP ataupun pelajar-pelajar LP atau siapa sahaja dapat membaca dan memberi suntikan dan mengarahkan ke arah yang lebih baik dari pengalaman seorang yang berkemahiran ke arah
akademik ataupun ke arah seorang yang lebih profesional. Itu misi dan visi saya, insya-Allah. Dan saya akan meneruskan lagi legasi untuk sharing dan beri pengalaman, sharing pengalaman saya di masa hadapan lah, insya-Allah. Itu antara misi saya ke hadapan, insya-Allah. Itu Doktor. Jadi dari ILP ke PhD, jadi betul lah tajuk kita. Ataupun ada komen-komen daripada warganet kata from zero to hero. Saya juga ada kalau dulu kita melukis cat seni bina ni, kita tak panggil dia cat ni sebab dia hanya melukis menggunakan pen dan pensel, ya. Jadi bangunan yang besar-besar mana pun hanya menggunakan pen dan pensel saja. Kalau kita cerita di waktu sekarang ni, budak-budak generasi sekarang seakan tidak percaya benda tu yang boleh berlaku pada zaman kita dulu. Betul. Setuju. Ya. Okey, akhir sekali ya Doktor. Kalau ya. Ya. Teruskan tuan. Akhir sekali, apa harapan Doktor kepada pelajar dan generasi muda masa kini tu? Sama ada yang kita punya, sama ada yang berada di ILP, yang belum masuk, yang sedang memilih untuk belajar di mana-mana, dan juga kepada yang kepada lepasan ILP, dan juga kepada siapa sajalah. Jadi satu harapan nak minta Doktor bagi satu pesanan dan juga harapan untuk semua yang mendengar kita pada pagi inilah. Bagi saya untuk kita nak menjadi seseorang yang hebat ataupun orang yang berilmu dan pengalaman, kita tidak boleh duduk pada satu tempat sahaja. Kita harus terus bergerak maju ke hadapan dan melihat apa sahaja ilmu yang datang di hadapan mata kita sebagai sebuah universiti ilmu yang kita tidak boleh tolak ke tepi. Dan bagi saya tidak ada jalan ringkas untuk kita menjadi seorang yang lebih baik. Tidak ada jalan shortcut, tidak ada kata-kata hikmah ataupun azimat untuk kita berbuat sesuatu, kita terus akan menjadi lebih hebat. Melainkan daripada usaha, kegigihan, tidak pernah hati penat dan lelah tidak harus ada diletakkan dalam kita punya minda. Dan kalau kita berusaha keras, kita melihat rintangan yang ada di depan kita sebagai satu ilmu yang harus kita kejar dan kita selesaikan, insya-Allah kita akan boleh berjaya. Untuk yang masih mencari tempat yang dah habis SPM dan sebagainya tu, kalau mungkin dari segi kita kurang dari segi result, kita masuklah terus kepada kemahiran. Dan kita sekarang di Indonesia ada banyak institut latihan kemahiran yang ada di pasaran di bawah IPT yang boleh kita enroll dan kita pilih. Kos ada beratus kos yang sesuai ikut pada kita punya kehendak dan kita punya minat. Kita pilih saja dan terus enroll. InsyaAllah dengan usaha yang gigih dan sebagainya, kita hala dan ikut track yang seperti mana yang kita nak, insyaAllah kita akan membuahkan kejayaan. Dengan syarat kita harus gigih dan juga tidak mengenal erti penat dan lelah lah. Alright. Dan yang terakhir saya rasa bagi yang dah melepasi, dah selesai belajar di kemahiran atau dan sebagainya, jadikan pengalaman kita bekerja sebagai satu motivasi untuk kita terus naik di peringkat yang lebih baik. Maksudnya apabila kita bekerjalah dengan bersungguh, dengan gigih. Kita jangan kata orang tu
ambil indah tak indah, gigih, dan kalau ada peluang dan sebagainya, kursus dan sebagainya, kita harus ke depan dan ambil peluang tersebut, sebab di dalam itu ada banyak kemajuan yang kita tidak nampak. Kita grab peluang tersebut supaya kita boleh pergi jauh lebih baik daripada orang lain dekat situ. So itu antara kalau let's say kalau kita pula daripada kita kemahiran nak ikut track ke arah akademik, kita boleh ikut satu persatu. Sebabnya kalau kita masuk di IPTA pun, sekarang di pihak universiti pun kita melihat bakal-bakal bekas-bekas graduan daripada kemahiran ini ada tempat dia di IPTA, seperti yang saya dah melihat dan lalui dan kita rancang dan bincangkan di peringkat pengajian tinggi untuk mahasiswa lepasan kemahiran ini, dengan syarat dia mesti berbekalkan dengan pengalaman kerja untuk melebihi dalam 3 atau 4 tahun. So ada program-program khusus yang kita letakkan di Institut Pengajian Tinggi lah untuk mereka yang berminat. Bagi saya, maju terus maju, jangan kenal erti mengalah. InsyaAllah kejayaan itu akan menjadi milik anda semua, insyaAllah. Itu saja dari saya. Okey, Doktor, kita hampir nak menutup lah kita punya live hari ni. Jadi kata-kata terakhir, saya nak juga ada kata-kata terakhir daripada Doktor, kesimpulan ke apa untuk kita kongsikan bersama pada hari ni, Doktor. Ya, silakan. Alright. Seperti yang ada di slide saya sekarang, perkataan sesuatu yang bermula dari bawah itu sebenarnya adalah suatu warna yang cukup indah, kerana di dalamnya mengajar kita arti kesungguhan, kecekalan dan untuk mendapat apa yang kita hajati. So berbekalkan daripada ayat itu, sebenarnya sesuatu yang indah itu kita boleh ciptakan dengan bermulanya daripada bawah tanpa kita mengenal arti kehebatan dan sebagainya. Kita buat apa yang terbaik dengan syarat kita kata dan niatkan dalam hati kita, saya boleh lakukan seperti mana orang lain boleh lakukan. Sebab sebenarnya Allah itu adil, otak kita sama saja saiznya, jisim dan beratnya. So kepada kita untuk mencorak dan mewarnakannya. So insya-Allah dengan sesuatu yang kita bermula daripada bawah yang payah dengan liku dan rintangan, itu akan menjadi bekal untuk kita bawa ke hadapan dan terus ke tingkat yang lebih tinggi. Sebab apabila kita duduk terus ke tempat yang lebih tinggi tanpa kita melihat ada bekalan daripada bawah, kita akan pincang di atas. Sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, kita harus daripada bawah belajar dan juga bekerjasama daripada bawah dengan orang yang ada di bawah. Dari situ kita akan mendapat ilmu-ilmu yang luar biasa untuk kita bawa menjadi seorang pemimpin yang hebat di masa akan datang. Itu saja dari saya. Sekiranya ada kekurangan dan kekhilafan saya, itu adalah daripada saya sebenarnya, dan kalau ada yang hebat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So terima kasih sekali lagi kepada pihak ILP Kuantan, Tuan Pengarah, para teknikal, timbalan pengarah, Cik Mazuki, Tuan Pengarah Cik Zaid Zahari, dan para pensyarah yang saya sayangi di ILP Kuantan. InsyaAllah kita akan teruskan lagi legasi selepas ini untuk kita kongsi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, supaya ini akan menjadi satu impact ataupun lonjakan untuk bekas-bekas pelajar berkongsi ilmu bersama pelajar-pelajar di ILP dan juga masyarakat Amruan khasnya di luar sana, insya-Allah. Okey, sekali lagi kepada moderator. Ya. Sekali lagi ucapan ribuan terima kasih lah daripada pihak ILP Kuantan dan seluruh alumni ILP Kuantan
Jadi kepada interior designer Dr. Haji Osman bin Mohamed Noor kerana sudi meluangkan masa dengan kita pada pagi ini, suatu perkongsian bukan saja yang baru dan juga perkongsian yang hebat lah. Jadi kita begitu teruja dengan pengalaman dan juga pesanan daripada doktor dan juga ILP Kuantan dan semua warga ILP Kuantan dan yang mengucapkan selamat maju jaya kepada Dr. Osman dan juga tahniah di atas apa yang dikecapi sekarang dan juga semoga menjadi tunjuk ajar kepada kita semua. Dan juga sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada Doktor. Semoga kita bertemu lagi lah. Mungkin ada program-program kita pada selepas ini. Kita tidak akan terhenti di sini lah. Selepas ini kita akan ada lagi dan kita pun dah ada discuss dengan pengarah tadi. Dah ada. Ya, dah ada. Mungkin kita dapat memajukan kedua pihak daripada sini, daripada universiti dapat pengalaman berada di ILP, jadi ILP pun boleh ada pengalaman berada di UiTM Seri Iskandar. InsyaAllah. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada doktor, dan juga saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur program ni lah daripada pihak SES dan pihak BPSM. Dan sekali lagi saya kalau tak ada apa-apa, saya tutup majlis kita ni untuk pagi ni. Sekali lagi minta maaf jika ada kekurangan daripada pihak saya sebagai moderator pada hari ini. Dan juga kita tak cuma kita masa mencemburi kita kalau kita nak borak sampai petang ni. Banyak lagi cerita-cerita DLP yang kita belum ceritakan pada ni. Jadi kita mungkin ada lagi selepas ni lah. Tidak ada yang tidak berhenti di sini. Jadi lain kali kita akan hubungi lagi doktor untuk program-program yang seterusnya. Jadi dengan itu saya satu lagi Tuan Moderator. Moderator, saya nak ucap terima kasih. Terima kasih kepada semua warga net di luar sana yang memberi kata-kata ucapan, terima kasih perkongsian. Sekiranya ada apa masalah boleh bertanya dan terus pada Facebook saya lah, Osman bin Mohamed Noor. Osman boleh Mohamed Noor. Osman bin Facebook. YouTube tak ada doktor, YouTube. YouTube tak ada tuan. IG ada. IG Dr. Osman. Osman Junior Mohamed Noor. OTHMANJR Okey. Tapi kalau tengok boleh kita type je Osman Mohamed Noor tu dia keluarlah insya-Allah. Sekiranya nanti ada kita perkongsian nak bertanya ke lebih lanjut, nanti saya boleh jawab lah dalam tu insya-Allah. Boleh lah. Ini pun mungkin doktor pun Insta famous ni. Mungkin Insta famous boleh. Saya biasa famous mana tu. Okey, jadi minta maaf doktor kalau ada saya sebagai moderator hari ni kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata, dan juga saya juga minta maaf ke semana seluruh warga net yang bersama-sama kita pada pagi ini. Saya juga ucapkan saya juga mohon maaf jika ada kesilapan. Dan juga kalau begitu saya tutuplah majlis kita pada pagi ini doktor. Kita tutup majlis kita pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan moga kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.